Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kita sambung muka surat 26 ayat 174. Betul? Bulan lepas kita tak ada. Muka surat 26 ayat 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini ya Allah orang-orang yang selalu mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, akan sembuhkanlah siapa jua yang udzur sakit yang ada dalam majlis ini, keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang cukup, serta Engkau golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok ayat pertama. Inna, sungguh-sungguh, alladzina, orang-orang yang yaktumuna, selalu menyembunyikan. Kita terjemah selalu, dia guna yaktumun. Katama yaktumu makna menyembunyikan, merahsiakan. Ma anzalallah, apa-apa yang Allah telah turunkan, minal kitab, daripada kitab. Wa yashtaruna bihi, dan juga mereka sentiasa memperniagakan dengan kitab itu, dengan Quran itu ataupun dengan kitab tersebut, samanan qalila, dengan harga yang murah, yang sedikit. Ulaika, mereka itulah. Itu jawab kepada situasi innal ladzina yaktumun, orang-orang yang menyembunyikan, yang sentiasa menyembunyikan. Ma tu makna apa? Satu ayat ke, satu huruf ke, satu muka surat ke. Ma tu maknanya mana-mana. Dia panggil ma, syai' bermakna syai', dengan makna sesuatu. Satu-satu ayat, satu berita, satu ilmu, dia sembunyi. Dia faham tapi dia pusing dan seumpamanya. Anzalallah minal kitab, ya Allah turun daripada kitab. Ya Allah turun daripada kitab ni mungkin kitab Quran, kalau zaman kita mungkin kitab Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa, Zabur zaman Nabi Daud dan kitab-kitab lain. Ya Allah turun, disembunyikan oleh kaum masing-masing, dan mereka mengambil juga, tetapi untuk buat samanan, untuk memperniagakan dengan kitab itu dengan harga murah. Samanan qalila ni ialah harga dunia. Samanan ialah harga, qalila sedikit. Sedikit ni dunia. Kalau kita jual Quran, jual ayat Quran dengan harga sebanyak dunia ni, dikatakan qalilan, sedikit. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah beri, yang Allah akan beri pada kita 100, kan? Dunia ini dia bagi 1/100. Maknanya 99 lagi belum kita nikmati. Maka kalau orang guna Quran, guna ayat kitab untuk nak mewah di dunia, maknanya dia ambil 1 daripada 100. Maka perniagaan yang cukup merugikan, kerana menolak 99 hanya menerima yang 1. 1 tu pun dia agih-agihkan ke seluruh penduduk dunia, termasuk bukan manusia. Jadi itulah logiknya orang yang tolak kitab ini dan menjadikan kitab sebagai bisnes. Sebenarnya orang yang mereka itu disebut begini. Ulaika, itu jawab pada tadi tu. Jawab kepada dua suasana, menyembunyi dan memperniagakan itu dengan harga dunia. Mereka itu bagaimana? Ulaika, mereka itu. Mereka yang tadi itu. Ma yakulun. Ma itu dengan mana tidak. Lain dengan ma anzala tu apa. Ma yang kedua ni makna tidak. Tidak mereka itu makan fi butunihim, dalam apa makna batnun, perut. Butun plural, batnu satu, kalau banyak plural. Dalam perut-perut mereka, tidak mereka makan dalam perut mereka illa, kecuali an-nar, api. Mana hasil bisnes dia yang menggunakan ayat-ayat Allah ataupun ilmu-ilmu yang Allah beri, dia kona untuk dunia, tak kiralah ilmu apa pun,
sebenarnya hasil bisnes dia itu menjadikan dia akhirnya akan masuk neraka. Maknanya dalam perut dia ada api, maknanya hasil lah. Hasil dia. Sepatutnya kita dapat hasil sihat, masuk syurga. Tiba-tiba hasil kita sihat, masuk neraka. Dunia cantik, selesa. Tapi akhirat neraka buat selama-lamanya. Itu kita yang dikatakan dalam perut tu, maknanya bukan nampak api dalam perut. Tak, makna hasil tu. Hasil. Satu. Yang kedua, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidak bertutur kepada mereka oleh Allah pada hari kiamat. Wala yukallim, kalam, tidak bercakap kepada mereka Allahu oleh Allah bila? Yaumal qiyamah. Itu isu yang kedua. Kan? Tadi dia menghasilkan dalam perut dia api. Yang kedua, bila hari kiamat semua orang pergi jumpa Allah, Maliki Yaumiddin, dia adalah pemerintah pada hari pembalasan. Tiba-tiba kita tidak dibenarkan. Nampak Allah tak nak cakap, jangan mari sini, kau pergi. Nak pergi mana? Tak ada tempat dah. Hanya Allah saja tempat kita bertemu. Kita pun kata semasa nak mati kan, masa orang mati kita kata inna lillahi wa inna ilaihi, hanya kepadanya raji'u, akan pulang. Tiba-tiba kita pulang pada Allah, Allah tak nak cakap. Tak nak cakap itu tanda tak baik dah tu, kan? Tuanku, semua pergi menghadap tuanku Sultan kalau dunia ni. Tiba-tiba masa giliran kita, tuanku tengok kelain, tak nak tengok muka kita, tak nak cakap. Malu kita. Dah setakat malu, kena apa tak tahulah bila tak cakap tu. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, wala yuzakkihim, Allah tidak akan bersih. Zakat ni tazkiyah. Tazkiyah ni rujuk kepada jiwa. Jiwa ni perlu pada tazkiyah. Kan? Kalau tazkiyah tubuh badan dengan air, kalau tazkiyah hati dengan tazkirah, dengan Quran, dengan nasihat, dengan kalam Allah lah. Allah tidak akan bersih. Bila Allah tak bersih hati kita, tak nampak. Dunia ni pun tak nampak. Akhirat apatah lagi. Itu ketiga. Yang keempat ialah walahum adabun alim. Walahum adabun alim, dan hanya layak kepada lahum tu maknanya hanya layak terjemah. Azabun subjek, alim sifat kepada subjek itu. Azab yang menyakitkan, maknanya azab begini khusus kepada orang yang dua sifat dia, iaitu menyembunyikan ayat Allah, dalam masa sama menggunakan dia untuk kepentingan dunia. Orang macam ni dahlah dia mendapat 5 perkara tadi. 5 ke? Satu apa dia? Ulaika, satu ma yakuluna fi butunihim illa nar. Isunya di dunia pun dia makan kenyang, pun kenyang dalam keadaan tidak tenang di dunia. Akhirat apatah lagi. Yang kedua, bila dia hari kiamat Allah tak nak bercakap dengan dia, bahaya. Yang ketiga, Allah tidak membersihkan jiwa dia. Yang keempat, dia hanya layak azab neraka yang amat-amat pedih. 4 perkara, puncaknya hanyalah menyembunyikan kitab Allah dan menjadikan dia sumber untuk mencari kepentingan dunia. Kan? Untuk mencari kepentingan dia dunia. Semata-mata. Contohnya kalau kita mengajar Quran, kita mengajar agama, kita dapat duit. Nah, itu tidak termasuklah, sebab dia bukan nak menyembunyi. Dia dapat duit itu gaji untuk dia hidup. Itu tidak termasuk. Ini dia buat bisnes. Semata-mata dia bukan beramal pun dengan agama. Dia hanya menggunakan agama untuk kepentingan dunia semata-mata. Gitu maksudnya. Dengan menolak segala kehendak-kehendak Al-Quran ataupun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut balasan kan orang macam tu. Ayat yang berikut ni macam mana? Ulaika, 2 kali ulaika ni.
ulaika ma ya'kulun, orang yang sama. Ayat 176 ulaika juga, 175 ulaika 2 kali. Alladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan membayar dengan petunjuk. Ada dua keperluan dalam hidup kita, ada dua. Pertama, huda. Huda ni kalau kita nak pergi KL, kita tahu jalan dia, sampailah KL. Dalalah ni kita tak tahu jalan dan kita tak pernah pergi kat sana. Kalau pergi tak sampai. Kita tak ada Waze, kita tak ada siapa nak tunjuk kita. Kita tak pernah pergi, tak tahu jalan, tak sampai. Gitu. Ni dalal. Yang huda ni kita tahu ada Waze dan pernah pergi dan memang tempat kita. Itu huda. Jadi kita perlu yang ni, tetapi dengan sebab menyembunyikan Waze tu Quran lah, menyembunyikan menjadikan satu perniagaan pada Quran itu seolah-olah dia ada Waze, tapi dia rosakkan sehingga dia tak boleh nak sampai kepada tempat tuju dia. Dia rosak dengan apa? Dengan menyembunyikan. Dia rosak dengan apa? Dengan menjadikan dia satu perniagaan. Gitu. Maknanya ayat 175 ni dari sudut kebodohan orang itu. Benda yang elok dah ada, buang, ambil yang buruk, yang dalalah. Itu satu isu. Isu yang kedua di sini disebut wal adzab bil maghfirah. Dia telah ada maghfirah, tapi dia jual maghfirah, dia ambil azab. Makna azab lawan dia maghfirah. Huda lawan dia dalalah. Sepatutnya kita dapat huda, akhirnya kita dapat maghfirah. Tetapi dia mengambil, dia ada huda, dia jual, dia ambil dalalah, akhirnya kerana dia dalalah, dia dapat azab dengan membayar maghfirah. Ini orang kata nilaian Allah kepada manusia seperti ahli kitab, ulama-ulama Yahudi Nasrani, yang mereka ini ada kitab, reti, tapi menjadikan kitab itu bahan bisnes. Ni ayat ini lebih kepada ulama-ulama Yahudi yang memang dia telah tahu tentang kitab-kitab Taurat, kitab Injil, tetapi kerana kepentingan mereka menjadikan dia satu bahan untuk nak maju dalam kehidupan dunia. Maknanya ayat 175 ni di sudut pandangan Allah kepada orang yang bijak. Pandangan Allah kepada orang bijak. Macam kita lah. Kita seorang profesor contohnya kan. Dia bijak lah, dia tahu belaka. Tapi dia tak ambil yang ni. Petunjuk ni dia tak ambil. Kan ramai orientalis yang reti Quran. Reti Quran, reti hadis, hafal pun ada. Tapi dia tak ikut Quran. Dia tidak dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ada huda, tetapi dia tak pakai. Maka bila dia tak pakai, dia telah berpindah kepada dalalah. Bila dia dalalah, dia tidak akan dapat maghfirah, tetapi dia akan dapat al-azab. Begitu. Pelik. Luar biasanya Allah kata mereka ini fama asbarahum 'alan nar. Fama. Ma ni maknanya ma dia panggil ma ta'jubiyah. Ma ta'jubiyah ni ma ajmala Muhammadun, kita kata dah. Comelnya Muhammad. Nah. Ma ajmala Muhammadun. Bahasa Arab dia panggil ta'ajjub. Ta'ajjub ni kita tengok benda tu luar biasa dan tidak munasabah dengan sifat tu. Ini orang yang bijak, ahli kitab, reti ulama Yahudi. Tiba-tiba dia memilih jalan sesat. Dia memilih azab. Ma asbarahum. Apa yang boleh menyebabkan mereka ini bertukar jalan? Nampak dah sesat, ambil juga. Nampak dah azab, lalu juga. Allah, kan? Kenapa Allah cerita pada kita tentang orang Yahudi ni? Supaya kita ahli Quran ini
tidak terlibat dengan nilai-nilai kebodohan ini. Dah ada Quran, ikutlah Quran. Sebab dia huda. Jangan orang kata tak ada masa nak, orang kata nak tadabbur Quran begini. Tuan-tuan dirahmati Allah. Anak hari tu aksiden, kan? Jatuh motor. Mungkin semua orang tahu kot. 2 hari lepas saya buka WhatsApp sebab telefon pecah, kan, jatuh motor. Ya Allah, ramainya orang doa. Sebab tu saya cepat sembuh. Nak jatuh motor hancur. Kan, motor hancur, mati dah dia. Tak boleh pakai, kena tertelus. Jadi saya ni alhamdulillah boleh hidup lagi. Allahu akbar. Nah, tapi ada satu benda yang ana belajar daripada peristiwa yang berlaku tu, kan. Kalau ikut teori motor gitu, kan, mesti saya akan kena sekali dengan motor sebab dia hentam divider tu sebelah kanan saya. Sebab saya lari ke bas ambil dia ambil lampu merah, saya lampu je dekat UA je, bukan jauh sangat. Jadi saya lari kat dia, lepaslah bas, tapi divider tak lepas. Divider ni tempat orang selalu langgar dah, dia jadi V. Jadi V. Jadi saya sampai kat dia cukup-cukup masuk kat V tu. Dengan tepak kaki semua sekali. Dah cukup-cukup kat situ. Maknanya hentam betul-betul. Sebab kita nak lepas bas kita pikat lah, kan. Tetapi depan tu ada 2 tiang. Maknanya kalau tidak kena kaki saya, akan kena tiang itu. Dua-dua mati, kan. Tapi dia pusing ke belakang. Pusing belakang masuk balik. Macam mana dia adjust. Saya teringat, pagi tadi saya baca doa. Lepas subuh saya baca maksurat. Antara saya baca sungguh-sungguh, tak tahu apa. Baca sungguh-sungguh maksurat pagi tadi. Saya baca antara yang saya ingat masa aksiden itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Subhanallah. Memang doa ini cukup-cukup penting. 3 kali saya baca. Tidak memudaratkan. Dia jatuh macam bola. Tapi dah memang orang kata luka-luka lah. Dah bekak-bekak lah. Tapi tak patah. Alhamdulillah. Mungkin ada rahmat lagi. Nak ceritanya, doa tu penting. Doa tu penting apapun. Dia satu penghalang musibah-musibah yang kita hadapi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Allah heran orang yang ada ilmu tetapi tak pakai ilmu. Sehingga Allah kata, "Fama asbarahum." Alangkah luar biasanya mereka sabar dalam azab. Sabar dalam azab, alan nar. Nar ni azab lah. Pelik orang boleh sabar susah. Senang ada. Tak nak. Tak pernah sabar. Tapi kerana nak puas hati, gitu tak? Orang kalau nak puas hati, walaupun susah pun sanggup. Kan? Dia sanggup susah. Ada juga orang macam tu. Kan? Dia nak bertumbuk, tak apa, aku mati pun tak apa. Aku akan bertumbuk dengan dia. Nak balas dendam. Tak payahlah. Yahudi ni, dia dengki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengki apa? Sebab dalam perancangan dia, Nabi akhir zaman ni ialah di kalangan Bani Israel. Dia tunggu pun. Dan dia pun pergi berdakwah kepada orang Arab. Tiba-tiba, malu tuan-tuan. Kita berdakwah kepada orang tu, tiba-tiba orang baik mari ikut tu. Kan? Kita kata aku ni berdakwah padamu sebab Rasul akan mari ni. Dia rasa daripada dia. Tiba-tiba Rasul mari daripada orang tu. Orang yang dianggap rendah, dianggap tak ada nilai. Orang Arab tu dianggap jahiliyah, kan? Rasul lahir pada tu. Tak tarik dah dia. Dia main lawan juga. Walaupun benar, walaupun dia reti. Ini orang yang Allah sebut fama asbarahum. Pelik mereka ini. Alangkah luar biasanya boleh sabar di atas azab kerana kepentingan peribadi tadi. Jangan tuan-tuan. Kalau kita penting peribadi, macam mana pun kita malu, buanglah bukan buang kemaluan, buang kemaluan. Buanglah
Macam nak cerita apa? Nak sebut apa? Buang kemaluan nanti bahaya pula. Kan? Buanglah perasaan malu itu. Dua makna. Nah. Kalau benar buanglah. Nah. Payah kita nak mengaku kita ni, apatah lagi kita ni bos. Nak mengaku kita ni salah. Allahu Akbar. Ayah ke, ketua ke, Allahu Akbar. Itu. Tapi Allah kata, pelikmu ni sanggup dikena azab neraka, sedangkan kebenaran itu nyata pada kamu. Itu. Okey, inilah yang kita nampak ayat 175 ni sebagai satu pukulan Allah kepada orang yang berilmu tetapi tidak boleh berdisiplin dengan ilmu hanya semata-mata atas kepentingan dan perasaan ataupun keinginan hawa nafsu walaupun dia berada dalam bahaya. Ini contoh ahli kitab yang mereka ada ilmu tetapi tidak menjadikan ilmu sebagai nilai yang hidup tetapi kehendak hawa nafsu sebagai kesudahan. Ayat berikut 176, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Demikian itu, mana cerita tadi tu, dzalika tu mana cerita tadi, cerita innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kul, sampai akhir ni. Dzalika benar tadi, kenapa jadi undang-undang gitu? Bi annallaha nazzalal kitab, kerana sesungguhnya Allah telah menurunkan. Nazzala, tengok ayat tadi, ayat atas tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, kan? Ayat akhir ni zalika bi annallaha nazzala. Beza kan tu? Apa beza dua tu? Anzala dengan nazzala. Tuan-tuan, antara perbezaan anzala dengan nazzala ialah, kalau anzala diturun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Okey. Kalau nazzala diturun daripada langit dunia kepada Nabi dalam masa 23 tahun. Itu. Kalau nazzala, kalau ada tasydid zal tu. Maknanya gini. Maknanya nak cerita dalam ayat akhir ni, bi annallah nazzalal kitab, maknanya nazzala ayatil kitab, kena bubuh ayat di situ. Dia takdir, dia panggil. Allah menurunkan ayat-ayat kitab Al-Quran itu bil haqqi, dengan satu kepastian, keadilan dan kesempurnaan. Maknanya kita tak boleh nak kata ni tak berlaku, tak akan berlaku pun. Ini Allah nak cerita aja, cerita orang Yahudi bukan kita. Tak, al-haq. Yang berlaku tetap berlaku pada mana-mana umat benar yang sama. Baik, kalau kita nak tenang, kita kena ikut al-haq. Kalau kita nak bahagia, kena ikut Quran. Kalau nak hebat, kena ikut apa yang ditunjuk oleh Allah. Sebab apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sebab sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu, mereka itu berselisih fil kitab, tentang kitab. Ada yang nak terima, ada tak nak terima, satu hal. Tapi ada hukum nak pakai, ada yang tak nak pakai. Berselisih dengan itu sebenarnya lafi, dua kalimah tu. La, sungguh-sungguh, benar, sebenarnya. Fi, mereka berada di dalam syiqaq, perpecahan. Ba'id, jauh. Orang yang tidak terima Quran, mereka telah berjalan atas jalan pada persimpangan yang jauh untuk sampai ke al-haqq. Untuk sampai kepada al-haqq. Al-haqq ni di sini kebenaran. Benar ni apa yang diturun daripada ayat ke ayat, daripada ayat pertama sampai ayat akhir, merupakan al-haqq yang Allah Subhanahu wa taala turun untuk menyatakan kebenaran. Satu, al-haqq juga ialah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu kebenaran. Dan al-haqq juga adalah kehidupan cara beragama. Okey.
Dalam surah Asy-Syura, Allah membicarakan tentang apa tanggungjawab kita bila kita ada di dunia. Allah kata kepada umat dulu sampai umat Nabi Muhammad, Nabi dulu sampai Nabi Muhammad, Rasul pertama iaitu Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad, 2 perkara je. An aqimuddin wala tatafarraqun. Itu je. Selamatlah kamu. Hendaklah kamu zahirkan agama Islam di dunia ini dan jangan kamu orang Islam ini berpecah belah. 2 tu je. Dirikan agama, kata Syekh Sya'rawi, dia kata diri ni macam kita diri masjid ni. Aqimuddin, diri agama macam diri masjid ni. Biar cantik, biar semua ada lampu agama tu. Nah, dan bila kamu diri agama, jangan pecah lagi. Kalau kamu pecah lagi, kamu tidak layak untuk mendapat al-haqqu, makna dapat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kamu berada dalam syiqaq, perpecahan, perbalahan yang jauh untuk mendapat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita dapat satu orang kata ilmu pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala membayangkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi, kan? Yang kedua, Allah memberi satu gelaran kepada orang yang tak ikut kitab dengan gelaran bodoh. Bolehkah kita kata gelaran bodoh? Yalah, benda baik tak nak, benda buruk nak. Tak cerdik lah. Satu. Yang kedua, gelaran ma asbarahu. Luar biasa. Pelik sangat orang ni suka menyeksa diri, sedangkan boleh lepas daripada seksaan diri. Ni kan. Yang ketiga, kita nampak daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa apapun ayat-ayat yang diturunkan dalam ayat 17 ni ialah nazzala bil haqq, nazal kitab. Ayat-ayat yang diturun itu sebenarnya semuanya benar, semuanya nyata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anda nak beri satu ilmu. Bila mana kita baca Fatihah, tuan-tuan nak minta apa? Maliki yaumiddin. Dan apa litasan yang perlu kita litas dalam hati kita saat kita membaca Maliki yaumiddin? Sebelum tuan-tuan jawab, faham dulu ayat itu. Malik apa makna? Raja ataupun pemimpin ataupun pemutus. Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumud ad-din di situ makna al-jaza, hari pembalasan. Baik, apa makna raja hari pembalasan? Maknanya besok dialah yang menjadi pemutus. Siapa? Allah. Dia sahaja yang memutus kita masuk syurga, tak masuk neraka. Atau masuk neraka, tak masuk syurga. Atau duduk di tengah-tengah. Dia putuskan kita. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita baca Maliki yaumiddin, minta 2 perkara. Yang pertama, minta, ya Allah, lepas aku daripada neraka, masuk syurga. Lepas daripada neraka sebab dia Malik, dia raja, dia pemutus pada waktu itu. Bila kita baca Fatihah, kita duduk dengan dia. Duduk cakap dengan dia. Bila duduk cakap dengan dia, mintalah apa yang sepatut kita minta pada Maliki yaumiddin, iaitu kita minta Allah lepaskan neraka. Jangan minta lepas neraka saja, takut-takut duduk tengah-tengah. Ada kau duduk tak masuk syurga, masuk neraka? Ada. Dia panggil ashabul a'raf. Ashabu al-a'raf. Jadi minta lepas neraka, masuk ke dalam syurga, alasan sebab dia Malik yaumiddin. Itu. Itu di antara yang saya dapat daripada Fatihah. Yang kedua ni nak
ayat habis dah. Saya nak masuk hak baru. Masa pendek dah. Jadi saya bagi sikit-sikit lah. Ada apa yang naik? 5 minit. Ya tak? Masuk lagi lah. Biarlah kita bercerita hak lain ya. Tambah. Okey. Ada 3 nama Allah. Ada 3 nama Allah yang menyebabkan kita malu untuk nak buat jahat. Apa nama Allah? 1, Al-Alim. Al-Alim. Apa makna Al-Alim? Maha mengetahui. Saya dapat daripada tafsir Al-Alim rujuk kepada niat, kepada hati. Allah maha mengetahui apa yang kita simpan dalam hati kita. Oleh sebab itu bila kita tahu Allah alim, kita nak simpan benda buruk dan hati malu. Sebab Allah tahu. Kan? Allah tahu. 1. Yang kedua, nama Allah As-Sami', maha mendengar. Maha mendengar rujuk kepada percakapan kita. Kita boleh cakap dalam bilik, tak ada orang cakap seorang, duk ngopak pada orang. Allah dengar. Malu kita nak cakap benda buruk. Sebab Allah sentiasa mendengar kita. 2. Yang ketiga, saya dapat Al-Basir, maha melihat. Rujuk kepada aktiviti yang kita lakukan. Kita tak cakap, kita tak niat, tapi kita buat. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Oleh sebab itu, saya lah, tuan-tuan tak tahu. Saya ambil 3 ni, rasa malu kepada Allah. Bila nak niat benda-benda hak buruk-buruk, rasa malu pada Allah. Sebab dia alim, dia sangat tahu benda hak tak nampak ni dalam hati orang ni. Yang kedua, bila saya nak cakap benda-benda hak tak elok, saya malu sebab dia samit, dia dengar sangat. Kita ni dengar hak dekat-dekat je, tapi Allah dengar walaupun dalam bilik, walaupun di mana kita bercakap. Yang ketiga, saya malu kerana Allah itu sangat melihat. Apa pun saya buat, Allah melihat. Jadi kita boleh kontrol dirilah untuk nak buat benda-benda yang derhaka, apatah lagi saat-saat kita dekat dengan nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita belajar tadi, Allah tak akan bercakap orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah tidak bercakap dengan kita, tak adalah peluang untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah yang dapat saya kesimpulkan dalam pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita. Dan ayat 174, 175, 176 ini adalah satu berita yang cukup-cukup penting untuk kita jadikan teladan. Jangan kita terlibat dengan perangai orang-orang Yahudi. InsyaAllah dalam pertemuan minggu keempat nanti, hari Sabtu, kita sambung ayat 177. Yang ini penting sangat ini untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.